Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak Tulen. Sekiranya anda adalah seorang yang boroi, seorang yang berlemak, seorang yang rasa badan tak sihat, sikit-sikit penat, sikit-sikit mengantuk dan korang dah mati akal nak menyelesaikan semua masalah-masalah yang aku bagi tahu tadi, program Lemak Tulen memang untuk korang sebab kita tak pakai apa-apa jenis produk, kita tak guna apa-apa alat senaman, korang pun tak perlu pergi ke gym, semuanya boleh buat daripada rumah saja dengan workout plan yang tak ganggu masa korang dan juga diet plan yang sangat murah dan ikut cita rasa Malaysia. Seluruh orang Malaysia tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira umur, tak kira jantina, semua boleh join program Lemak Tulen 7 hari. Alhamdulillah dah ramai berjaya. Lebih daripada 4,000 orang dah pernah join program Lemak Tulen dan semuanya alhamdulillah dalam masa 7 hari saja ramai yang dah dapat hilangkan boroi. Daripada boroi dah dapat perut yang flat dalam masa 7 hari saja. Korang boleh tengok sendiri dekat page Lemak Tulen, dah banyak dah testimoni kita. Dengan hanya RM89 saja dan tak akan ada cas-cas tersembunyi, kita akan ajar A to Z secara virtual dari rumah anda saja. Kita hanya ada 3 batch sempena bulan kemerdekaan ni. Gunakan PKP dan lockdown ni dengan sebaik-baiknya untuk korang buang lemak korang, hilangkan boroi korang dan jadi rakyat Malaysia yang lebih sihat dengan cara yang paling senang, cepat dan murah. Slot terhad, masa terhad, jadi korang jangan terlepas. Tunggu apa lagi guys? Jom join program Lemak Tulen. Aku tidak lagi menyokong misi rakyat sebab Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Yes, selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid, Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber yang bukan palatau yang diminati oleh seluruh pelusuk kaum-kaum di Malaysia iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Come on y'all. Yabadabadu. Yeah. Okey, terlebih dahulu aku ajak korang semua untuk kita sama-sama berdoa dan sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah, isteri kepada pelawak terkenal Shuib iaitu Allahyarhamah Siti Sarah binti Raisuddin yang baru je meninggal pada hari ini pada awal pagi tadi jam 5.13. Kita sedekahkan Al-Fatihah dan semoga roh almarhumah ditempatkan di kalangan orang-orang beriman dan orang yang beramal soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa tiba-tiba aku nak cakap pasal benda yang ada kaitan dengan insiden ke atas isteri seorang pelawak kita ni? Mula-mula sekali aku bukan nak ambil kesempatan di atas isu ni, okey, aku bukan jenis orang yang macam tu, tapi disebabkan ramai orang forward dekat aku benda ni, so aku kena buat ulasan secara public pakai YouTube. Sebab sebelum ni pun aku menyuarakan sokongan aku secara peribadi terhadap satu gerakan dekat Malaysia ni lah, dan aku juga lebih kurang bersungguh-sungguh jugalah aku nak betulkan persepsi orang terhadap gerakan ini yang ramai orang pandang serong lah. Seperti mana yang kita tahu, almarhumah isteri kepada Shuib, sebelum Allah ambil dia, antara proses yang dilakukan adalah dia ditidurkan disebabkan orang kata dia punya paras oksigen dia dah semakin berkurang, and then dia ada kandungan, dia mengandung lah, dia pun kena COVID-19 apa semua itulah. Ada COVID-19 kan dia attack kita punya paru-paru, okey. So lepas tu dia ditidurkan lah. Yang tu pasal tu aku tak nak kacau. Aku tak pakar dalam bidang perubatan. Aku tak tahu bidang perubatan, aku tak tahu prosedur dia perlu ditidurkan, tak perlu ditidurkan ke apa benda ke. Itu adalah prosedur cara rawatan yang aku yakin dan sememangnya korang pun yakinlah benda tu yang pakar je tahu jawapan dia. Kenapa perlu buat macam tu? Doktor tahu, KKM tahu. So itulah yang dilakukan, okey. Bukan suka-suka je orang nak buat. Jadi kita biarlah dorang yang pakar tu yang buat. Kita yang duduk sini yang setakat YouTuber, yang setakat netizen, yang setakat jual baju, yang setakat jual sayur, businessman, tak payah campur benda yang bukan kita punya pakar. Kalau korang ingat lagi, aku pernah menyuarakan aku punya inilah sebagai bekas tentera, sebagai orang-orang yang sentiasa support backup frontliner ni, aku pernah menyuarakan aku punya pendapat pasal satu gerakan ni yang diberi nama Misi Rakyat ni, okey. Yang mana Misi Rakyat ni kononnya dia ada satu plan 77 hari nak menghilangkan atau nak menghapuskan wabak
COVID-19 ni daripada Malaysia. Kononnya plan tu dia nak bawa kepada kerajaan untuk dibentangkan. Okey, kalau lah kerajaan nak ikut dia punya plan dan sebagainya. Berdasarkan aku punya IG live dengan pengasas kepada misi rakyat ni, dia cakap misi rakyat ni tak ada kena-mengena langsung dengan nak gulingkan kerajaan ke, anti kerajaan ke, anti vaksin ke apa ke, tak ada. So aku respect, dan lepas dengar dia punya explanation ni, aku pun macam baguslah, aku sokong benda ni. Okey, tapi bukan sokong secara langsung lah, tapi tak kurang jugalah ada yang menentang, ada yang tak setuju, tapi aku buat aku anggap itu semuanya adalah toxic haters. Okey, tapi hari ni tiba-tiba orang ramai forward aku statement pada 9 Ogos 2021 pada jam 10.15 pagi. Kekuatan untuk sembuh mesti datang dari kesedaran yang ingin sembuh, bukan daripada kesedaran yang ditidurkan. Dan jika tidak ditidurkan, jangan biarkan kesedaran berada dalam ketakutan dan sangkaan. Kaedah kerajaan dan pengurusan KKM hari ini sangat-sangat mengelirukan, seolah rancak gembar-gembur ketakutan hingga rakyat panik dan hilang harapan. Please semua jaga hati, fikiran, kukuhkanlah kesedaran untuk sembuh. Sakit bagaimana sekalipun, jangan sesekali ditidurkan oleh ubat. Tidur sendiri, masih sedar. Jika ditidurkan dengan ubat, kesedaran dikomakan. Kebetulan pula dia up benda ni masa aku rasa satu Malaysia tengah orang kata bersedih lah, sebab kita punya penyanyi meninggal dunia dan sebelum tu dia ditidurkan. Aku nak tanyalah admin misi rakyat ni, kenapa kau perlu buat statement macam ni? Kalau aku tanya kau akan cakap kebetulan je benda ni, yang aku assume lah. Tapi kenapa sebelum ni banyak lagi pesakit-pesakit COVID-19 ni yang ditidurkan, tapi kenapa bila viral pasal penyanyi kita ni, okey, dia menempuh proses ditidurkan ni, tiba-tiba kau up pasal ditidurkan ni, dan seolah-olah kau macam doktor. Aku nak tanya dekat engkau, apa kelayakan kau dalam bidang perubatan? Kau tak fikir benda ni sensitif ke? Kau tak fikir ke perasaan family dia, suami dia, anak-anak dia, mak bapak dia? Apa yang kau cuba nak buat sekarang ni? Yang ni aku nampak memang sememangnya berbentuk provokasi ni. Kau nak meracuni fikiran siapa ni? Dan bila pula aku tengok lately, benda-benda yang kau post dalam IG dan Facebook misi rakyat ni, semakin yang aku boleh gelarkan sebagai palatau juga. Masa kau live dengan aku pun, kau duk cerita yang kau ni dalam bidang bisnes, dalam bidang pengurusan, dalam bidang bisnes, dalam bidang pengurusan. Tapi lately ni macam kau tunjuk kau hebat dalam bidang perubatan. Apa kelayakan kau dalam bidang perubatan? Kau fikir kau punya logik akal je lah. Dan kenapa pula tiba-tiba nak bangkitkan isu ditidurkan ni elok-elok lepas hari yang sama, okey, almarhumah Siti Sarah ni meninggal dan sebelum itu dia ditidurkan. Kenapa weh? Kenapa? Kau Melayu, kau Islam, tolonglah fikir cari Islam sikit. Orang tengah bersedih, aku rasa bukan family Syuib je sekarang ni yang tengah sedih ni. Aku rasa ramai lagi maybe peminat ke benda ke, mungkin ada yang nak cakap artis lantak lah. Okey, kita dapat rasa kesedihan sebab kita ni antara yang tahu, sebab Syuib dan dia punya almarhumah isteri dia selalu share orang punya kegembiraan apa semua. InsyaAllah isteri dia pun orang yang baik-baik. Macam-macam lah orang cerita pasal kebaikan dia. Tiba-tiba kau pula cerita pasal kenapa perlu ditidurkan. Kau ni itu baru yang ni. Banyak lagi aku tengok komen-komen, dia punya komen lah memang jenis yang aku tak tahulah, kau tak ada agama ke, kau tak ada perasaan ke, sebab tak ada agama yang ajar korang untuk menyakiti hati orang lain. Ada yang kaitkan kematian ni dengan politik lah. Ada yang komen, kalau kerajaan tukar, kalau PM kita letak jawatan, tak ada Siti Sarah meninggal hari ni. Kepala otak kau, benda ni kerja Tuhan gila. Semua yang ni sebab berkaitan dengan aku pernah menyuarakan secara terbuka, aku sokong misi rakyat. Kebetulan pula aku tadi dah DM seorang doktor kenalan aku, doktor yang memang bertugas dekat hospital yang aktif kes COVID-19. Dia baru je reply, so aku akan baca untuk korang lah. Aku tanya dekat dia, kenapa pesakit COVID ada yang sampai tahap perlu ditidurkan, sebab tiba-tiba ramai pula yang petikai prosedur tidurkan pesakit, dan adakah satu kemestian sampai satu tahap pesakit ini perlu ditidurkan? Jawapan beliau adalah, bila badan tak mampu function secara normal, kita perlukan bantuan mesin untuk rawatan lanjut. Contoh mesin macam alat bantuan pernafasan. Bayangkan kalau doktor perlu memasukkan tiub pernafasan ke dalam salur pernafasan dan kita tak ditidurkan, memang tak boleh masuk
sebab akan berlaku pesakit muntah dan gag reflex, dan pesakit akan meronta-ronta untuk dimasukkan tube itu. Contoh mudah macam kita nak buat pembedahan kalau kita tak bagi bius. Sorry lah, aku macam sebab sikit lah. Sebab aku tengah bayangkan apa wife Syuib hadapi. Betapa seriusnya lah. Orang kata COVID is real lah. Bagaimana seksanya kita nak bantu orang tu supaya insya-Allah boleh survive dengan izin Tuhan melalui prosedur-prosedur ni lah. Tapi datang si misi rakyat ni, tiba-tiba kau nak mempertikai pula kerja doktor, macam kau tahu everything pula. Aku pun tak on track sangat dengan misi rakyat ni. Aku tak baca dia punya post hari-hari, tapi bila aku backtrack balik lepas post yang ni, aku banyak baca statement-statement yang dikeluarkan. So dengan ini aku isytiharkan diri aku secara personally, aku tidak lagi menyokong misi rakyat sebab admin dia palatau. Sorry, aku tak boleh sokong orang yang palatau. Kau bukan bidang perubatan, kau nak petikaikan pula prosedur yang telah dijalankan ke atas orang yang telah meninggal dunia pada hari yang sama. Dan kau tak sensitif langsung sebagai orang Islam, sebagai orang Melayu terhadap keluarga insan yang baru meninggal dunia. Tapi jangan salah faham ini statement aku tak provoke korang, aku tak hasut korang. Yang mana nak sokong misi rakyat ni, sokonglah. Yang mana tak nak sokong ni, ikut korang lah. Okay? Tapi secara personally, aku back off daripada misi rakyat. Dan aku takkan post apa-apa dan aku takkan cakap apa-apa lagi pasal misi rakyat selepas ini. So sekiranya korang ada apa-apa nak komen, silalah komen. Nak hantam aku ke, nak sokong aku ke, lantak korang lah. Dan tolong share video ni. Aku nak semua tolong take note, aku back off daripada misi rakyat. So jangan tag aku, jangan hashtagkan aku kalau dalam post-post misi rakyat. Jangan cakap apa-apa dah pasal misi rakyat sebab dia dah tunjuk his true colour. Sebelum ni dia duk cakap buruk-buruk pasal nurse, pasal doktor, dia cakap doktor ni pembunuh dan sebagainya. So aku anggap benda tu dia terlepas cakap sebab dia dah buat explanation dan dia minta maaf. Dia cakap dia tak sedar, dia emosi, tapi buat lagi. Okay? Orang yang claim dia bagus macam kau, dia tak simply ulang kesalahan dia untuk kali yang kedua lepas dia dah buat kenyataan minta maaf dan sebagainya. Okay? Dan jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng untuk notification video-video daripada Rais Hamid Aris TV selepas ini. Okay? Akhir kata, salam takziah kepada keluarga Syuib di atas pemergian isteri tercinta. Diharap semoga tabah dan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan sama-sama kita keep on sedekahkan Al-Fatihah kepada almarhumah isteri beliau. Dan semoga lagi sekali kita doakan semoga roh almarhumah ditempatkan di kalangan orang-orang beriman dan orang yang beramal soleh, insya-Allah. Thank you guys. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.